Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDF ada PDF. Ada Ustaz, ada. Ya, so ikut muka surat 32. Irfan follow lah, follow anda baca nanti. Follow ni. Okay, kita mulakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Boleh masukkan PDF Irfan ya? Boleh Ustaz, boleh. Sekejap. Okey. Okey. Tunggu surat tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid darin amin. Wa lima kana hadha zulman fid din mulimman, manakala hal yang demikian itu menghancurkan agama dan mendatangkan bahaya yang mengerikan, maka aku berpendapat bahawa berusaha menyusun kitab ini. Jadi kata Imam Ghazali, oleh kerana apabila ilmu yang merupakan jalan ke akhirat yang ditempuh oleh ulama-ulama terdahulu, iaitu as-salafus salih, makin diabaikan, maka pada kiraanku maka itu merupakan suatu kecacatan yang sangat ketara yang boleh membawa kehancuran agama dan mendatangkan bahaya yang mengerikan. Maknanya bahaya yang mengundang suatu akibat yang sangat dahsyatlah dalam kehidupan manusia. Kerana agama sebagaimana kita sedia maklum bukan saja untuk kemaslahatan dunia, bahkan yang paling pentingnya adalah untuk kemaslahatan akhirat. Apabila silap dalam beragama, bermakna kita menggadaikan masa depan kita di akhirat. Maka aku pendapat bahawa berusaha menyusun kitab ini, kerana dia berpendapat berdasarkan kepada alasan-alasan tadi, dia berpendapat dia perlu berusaha untuk menyusun kitab ini. Adalah penting untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Yang ini Ihya Ulumuddin. Ihya ini terjemahan kepada Ihya Ulumuddin. Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ihya makna menghidupkan kembali, ataupun kita boleh sebut dengan memberi ruh, memberi hayat, al-hayah, kehidupan kembali kepada agama, ataupun
dalam bahasa ini biasa juga disebut memberi nafas mula pada agama. Membukakan jalan yang dilalui imam-imam terdahulu dan memberi penjelasan maksud dari ilmu pengetahuan yang berguna dari nabi-nabi dan ulama-ulama terdahulu yang saleh. Jadi makna Ihya Ulumuddin kata dia membukakan jalan. Makna membukakan jalan kepada orang yang baca kitab yang bakal ditulisnya ini, membuka jalan yang dilalui imam-imam terdahulu dan memberi penjelasan maksud dari ilmu pengetahuan yang berguna. Kerana dia sebut juga sebelum ini bahawasanya di antara kelompok orang berilmu yang akan diseksa oleh Allah di akhirat ialah seorang yang dikurniakan ilmu tetapi tidak ilmu yang dia miliki itu tidak memberi guna dan tidak memberi manfaat. Maka sebab itu Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa selain daripada dia ingin membuka jalan yang ditempuh oleh imam-imam yang terdahulu ataupun jalan untuk kita mencapai ilmu yang dipelajari oleh al-a'immah, oleh imam-imam yang terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan imam-imam dalam bidang-bidang yang lain, dalam bidang tafsir dan sebagainya yang diakui keilmuan mereka di sisi ataupun dalam kelompok salafus salih. Dan juga beliau juga ingin beri penjelasan kepada kita ilmu yang berguna, ilmu pengetahuan yang berguna dari nabi-nabi dan ulama-ulama yang salih. Mana ilmu yang ditimba daripada para nabi dan juga ulama-ulama yang terdahulu yang salih. Aku buat dasar kitab ini, yakni dia membina, kata Imam Ghazali, aku bina kitab ini di atas 4 dasar yang besar yang disebut dengan rubuk, 4 rubuk. Iaitu yang pertama bahagian ataupun rubuk peribadatan, rubuk ibadah. Yang kedua bahagian ataupun rubuk pekerjaan sehari-hari, disebut dengan rubuk al-adah, adat kebiasaan. Yang ketiga rubuk perbuatan yang binasakan, iaitu rubuk al-muhlikat. Yang pertama rubuk al-ibadat. Dalam bahasa Arabnya disebut qad assastuhu ala arba'ati arba'. Sesungguhnya aku telah membina dasar kitabku ini atas 4 suku, 4 bahagian, iaitu rubul ibadat, suku atau bahagian ibadat, wa rubul adat, suku atau bahagian adat-adat. Dimasukkan adat-adat di sini iaitulah dalam kehidupan yang berkait dengan kehidupan harian, wa rubul muhlikat, dan juga bahagian perbuatan-perbuatan yang membinasakan, al-muhlikat, yang boleh membawa kepada kebinasaan. Dan yang terakhir, bahagian ataupun rubuk perbuatan yang menyelamatkan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan rubul al-munjiat. Rubul al-munjiat. Ya, al-munjiat, yang perkara yang menyelamatkan, sifat-sifat yang menyelamatkan. Aku mulai sejumlah dengan kitab ilmu. Kerana ilmu itu amat penting. Untuk pertama-tama aku bentangkan tentang ilmu di mana segala orang berbakti kepada Allah dengan menuntutnya. Di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib atas tiap-tiap muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, fardu ala kulli muslimin, ke atas setiap
orang Islam. Tengok tahqiq di bawah daripada Imam Zainuddin Al-Iraqi, kata dia hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu, dipandang dhaif oleh Imam Al-Baihaqi dan lainnya. Itu pandangan Imam Al-Iraqi. Namun para muhaqqiqin dan mu'takhirin, di antaranya Syekh Syuaib Al-Arnaud yang mentahqiq Sunan Ibnu Majah, kata dia hadis ini hasanun bituruqihi wa syawahidih. Hadis ini adalah hasan. Jadi tuan-tuan puan sekalian tulis itulah. Hadis ini berdasarkan semakan oleh ulama-ulama selepas daripada Imam Al-Iraqi, kata mereka berdasarkan kepada keseluruhan riwayat-riwayat yang dihimpunkan, segala jenis jalan, segala jalan periwayatan dan juga segala hadis-hadis dihimpunkan, segala hadis-hadis yang bawa maksud yang sama, yang menyokong hadis ini, maka diputuskan hadis ini adalah darjahnya adalah hasan. Akan aku bedakan padanya ilmu yang bermanfaat dari ilmu yang mendatangkan melarat, ini mudarat. Jadi dalam bab ilmu atau dalam Kitabul Ilmi, Imam Al-Ghazali rahimahullah, di antara yang dia bentangkan kepada kita selain daripada fadilat ilmu itu sendiri, fadilat belajar, fadilat orang yang mengajar, dia juga membentangkan kepada kita apa yang dimaksud dengan ilmu itu sendiri dan apa yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis Hasan tadi. Menuntut ilmu adalah fardu. Jadi ilmu yang semacam mana yang fardu tu? Ilmu apa yang itu fardu, sehingga akan timbul istilah yang sering digunakan oleh kita pada ini, ilmu fardu ain, dan mengaji ilmu fardu ain. Jadi Imam Al-Ghazali akan jelaskan kepada kita ilmu yang dikatakan fardu ain itu. InsyaAllah kita akan jumpa lah dalam tajuk ilmu nanti insyaAllah. Tapi sangat-sangat pentinglah difahami maksud ilmu fardu ain ini, kerana ada sedikit kekurangan dan kekeliruan. Apa yang difahami, bukan kita kata tidak betul, apa yang difahami oleh orang hari ini tentang ilmu fardu ain ini, tapi tidak sempurna kalau mengikut dari segi penjelasan Imam Al-Ghazali. Kerana orang hari ini dia faham ilmu fardu ain ini ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf, atau ilmu tentang sifat-sifat hati yang baik dan juga sifat-sifat hati yang mazmumah, yang keji. Itu terlalu umum. Kerana ilmu fardu ain ini kalau mengikut Imam Al-Ghazali, dia ada yang standard yang sama di antara semua mukallaf, dan dia ada yang tidak sama di antara seorang mukallaf dengan seorang yang lain. Termasuk dalam bab akidah itu sendiri. Sebagai contohnya kita Imam Al-Ghazali, dari segi akidah, jika sekian dalam suatu masyarakat itu timbul suatu kekeliruan tentang akidah, maka mengajar generasi pada ketika itu bagaimana untuk mereka memahami kekeliruan akidah itu adalah fardu ain. Sebagai contoh, pada zaman dulu, ini contoh kita ambil lah, zaman dulu belajar tentang kebatilan Mu'tazilah itu fardu ain.
bukan fardu ain. Tapi pada zaman hari ini, yang menjadi fardu ain tentang akidah, ilmu akidah ini ialah belajar tentang kebatilan ideologi. Ini ideologi sekular, liberal dan sebagainya, itu fardu ain. Kerana itu yang dipanggil kecelaruan dalam akidah yang dihadapi oleh generasi pada hari ini. Adapun Mu'tazilah itu dia lebih kepada orang panggil apa, sejarah. Kalau ada pun tidak ketara. Jadi sebab itu memang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali. Fiqh pula sebagai contohnya. Kalaulah pada suatu zaman itu ataupun suatu daerah itu berlaku berleluasa suatu pengambilan yang haram, maka itu menjadi fardu ain yang untuk diajar oleh para generasi pada ketika itu. Jadi sebab itu dalam masyarakat contohnya macam di utara hari ini, generasi muda ini telah dibelenggu dengan pengambilan benda-benda yang menghayalkan, contohnya macam ketum dan sebagainya, dadah. Maka itu menjadi fardu ain untuk diajar bahasanya perkara itu adalah haram di sisi syarak. Bukan saja kita hanya mengajar benda-benda standard dalam kitab lama begitu saja. Itu penekanan Imam Al-Ghazali. Itu satu. Kemudian ada fardu ain yang berkait dengan individu. Contohnya orang terlibat dengan perniagaan. Fardu ain, wajib aini ke atas dia belajar tentang hukum halal haram dalam perniagaan, riba, haramnya tatfiful kail, curang dalam timbangan dan sebagainya. Jadi sebab tu dia tak sama. Bagi orang yang tidak berkahwin, tidak menjadi fardu ain kepada dia untuk dia mempelajari tanggungjawab sebagai suami atau isteri. Tapi bila dia berkahwin, dia nak berkahwin, maka mempelajari kewajipan suami isteri itu menjadi fardu ain ke atas dia. Ini dia panggil penjelasan yang kita akan jumpa lah, dan Ana sebut terlebih dahulu. Kerana mungkin kita tak tahu lagi sama ada kita akan baca atau tidak. Ataupun bila akan sampai tajuk Kitabul Ilmi itu. Oleh sebab itu Ana cerita terlebih dahulu. Mengikut Imam Al-Ghazali dan ataupun ulama' yang lain menyebutkan fardu ain ini ialah kita mempelajari tentang wajibatul asri, kewajipan semasa. Itu makna fardu ain. Kewajipan semasa. Bila kita hampir masuk waktu solat, maka kita mendekati kewajipan solat, maka belajar bagaimana untuk solat dan juga bagaimana nak memastikan sembahyang kita, solat kita sah, itu menjadi fardu ain. Bila hampir Ramadan, bagi orang yang belum ada ilmu tentang puasa, dia wajib belajar tentang puasa. Bila anak kita menghampiri usia balik, maka kita wajib membekalkan ilmu kepada dia, ilmu yang wajib apabila dia berada dalam usia balik. Bagi anak perempuan sebagai contohnya, wajib dia ajar tentang ilmu persoalan darah wanita. Itu contoh-contoh tentang persoalan, bukan standard begitu. Fardu ain ini ialah ilmu wajibatul asri. Mana ilmu berkenaan dengan kewajipan semasa kita pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu kita Imam Ghazali, aku akan bedakan padanya, yakni di dalam huraian yang akan aku lakukan tentang tajuk ilmu ini, aku akan bezakan ilmu yang bermanfaat dari ilmu yang mendatangkan mudarat. Jadi selain daripada dia mengajar kita macam mana nak ukur ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, dia juga mengajar kita apa ilmu yang mendatangkan manfaat dan ada apa ilmu yang mendatangkan mudarat. Di antaranya dia sebutkan iaitu ilmu falsafah. Itu ilmu yang boleh mendatangkan mudarat walaupun bukan kepada semua orang, tapi kepada sebahagian orang, terutama sekali orang awam. Dan juga ilmu kalam. Berleluhan dalam ilmu kalam pun boleh menyebutkan orang awam daripada melaksanakan agama yang sebenar, iaitu akhirat. Tapi ulama-ulama perlu pelajari ilmu kalam untuk menangkis hujah-hujah golongan kebatilan.
Kenapa dia kata dia akan mengajar dalam tajuk ilmu itu ilmu manfaat dari ilmu yang mendatangkan mudarat? Kerana Nabi SAW bersabda, kata dia, na'udzubillahi, dan bentuk isti'azah. Na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Kita berlindung dengan Allah, kata Nabi, dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Tengok nota kaki di bawah. Doa ini ataupun isti'azah ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dari Jabir radhiyallahu anhu dengan isnad yang baik, isnad jayyid, isnad yang baik. Mana hadis yang inilah yang sahih lah. Ya, sanad dia baik. Berdasarkan sanad, maka hadis itu masuk dalam kategori hasan ataupun hadis yang sahih. Dan sebenarnya isti'azah Nabi ini dia merangkumi 4. Cuma Imam Ghazali dia bawa satu. Iaitu yang pertama, kita baca keseluruhan doa ni mungkin insyaAllah kita boleh amalkan. Iaitu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Macam mana disebut tadi. Na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Dalam doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba'. Wa min du'ain la yusma'. Wa fi riwayatin wa min du'ain la yustajabu lahu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon darimu, ya Allah, daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tidak berasa puas. Wa min du'ain la yusma', daripada doa yang tidak didengar oleh Allah. Dan dalam satu riwayat, wa min du'ain la yustajabu lahu, daripada doa yang tidak dimustajabkan untuknya. Aku akan buktikan, kata Imam Al-Ghazali, aku akan buktikan kecenderungan manusia sekarang jauh dari bentuk kebenaran. Kata Imam Murtada Zabidi, maksud Imam Ghazali, kecenderungan manusia sekarang ni, yakni manusia yang dia sebut ulama, sebagai ulama pada zaman dia, yang cenderung ilmu ini hanya dalam bentuk dia panggil fiqh, jidal, pertengkaran, perdebatan dan sebagainya. Mana aku akan buktikan bahawasanya kecenderungan mereka itu, kecenderungan manusia sekarang ini, mana sebahagian daripada penuntut ilmu ataupun ulama yang hanya menyebutkan diri dengan persoalan fiqh, fiqh yang zahir, dan juga jidal, ungkapan-ungkapan indah, saja syair-syair yang indah, untuk menarik perhatian pendengar dan sebagainya, dan mengabaikan ilmu akhirat. Aku akan buktikan bahasanya mereka itu, pendirian mereka ataupun kecenderungan mereka itu jauh daripada bentuk kebenaran yang sebenarnya, yakni ilmu yang sebenar. Tertipunya mereka dengan kilatan, sebaiknya dia ubah kilauan, itu daripada perkataan Imam Ghazali, bila mi'asyarab, kilauan fatamurgana, iaitu dia panggil apa, fatamurgana ni bila di padang pasir yang panas dalam keadaan dahaga, maka dipanggil apa, kilauan panas. Panas itu dia akan menghasilkan kilauan di depan kita, so dinampak kelihatan macam air. Dan kita di tempat kita ni, kalau musim yang panas itu, kita perhatikan di atas batatar di depan kita tu macam ada air. Sebenarnya bukan air tapi panas tu. Bahang panas itu nampak, dipanggil nampak seperti, kelihatan seperti di hadapan kita seolah ada air. Yang kelihatan pula tu orang dahaga. Maknanya harapannya, alhamdulillah, nampak kelihatan ada air di depan. Tapi bila dia semakin dia berjalan, semakin kilauan dia semakin jauh, barulah dia tersedar rupanya itu bukan air tapi rupanya itu adalah panas. Kalau
dalam Syekh Idris Al-Marbawi, dalam Kamus Al-Marbawi, dia terjemah as-sarab itu dengan klip panas, klip panas dia panggil, klip panas yang ada di depan kita, ataupun kita sebut dengan Fata Morgana. Dalam kitab kita ini, terjemahan ini Tengku Haji Ismail Yaakob, dan diterjemah dengan kilatan, tapi asalnya paling baiknya kilauan Fata Morgana. Jadi begitulah juga kita, bila kita kadang-kadang kita berasa kita dah menyibukkan diri dengan agama, dan kita mengharapkan mati nanti kita akan diberi pahala oleh Allah dengan persoalan-persoalan agama yang kita bahaskan. Rupanya itu Fata Morgana. Dan kerana dengan niatnya yang tak betul, dengan perbahasan-perbahasan yang hanya bersifat akademik, perbahasan tidak ada amalan. Macam kalau orang zaman dulu, dia dengan tahajud, dengan baca Qurannya, dengan sembahyang berjamaah dan sebagainya. Kerana mereka semakin menuntut ilmu, maka amalan semakin banyak, hati semakin takut. Ya, tapi kerana kita hari ini, wal'ayazubillah, wallahul musta'an, kita minta daripada Allah Ta'ala kekuatan untuk beramal. Makin kita mengaji, amalan kita tak berubah ataupun kurang. Yang banyak berlakunya adalah perdebatan, perbincangan ilmiah dan sebagainya. Padahal agama ni adalah untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan kepuasan mereka dengan kulit ilmu tanpa isi. Ya, kulit ilmu tanpa isi. Iaitu luaran lah. Luaran tanpa, dan kata Murtaza Az-Zabidi, dan kulit ilmu ni adalah ilmu agama. Ya, kalau tengok dalam syarah Ittihaf Imam Az-Zabidi, dia kata syabah al-ulum allati yashtaghiluna biha bil qishr alladhi la yantafi'u bihi al-akil. Jadi Imam Al-Ghazali mengumpamakan ilmu-ilmu yang disibukkan dengannya oleh mereka-mereka yang hanya mementingkan fiqh, fatwa-fatwa fiqh, al-jidal, perdebatan-perdebatan. Ini ilmu kalam, dalam bentukannya perdebatan-perdebatan saja, bukan ilmu akidah. Kerana ilmu kalam ni ada dua cabang. Satu yang al-musallamat, yang al-aqaid. Sebab tu Imam Al-Ghazali dia masukkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, dia tidak masukkan yang al-kalam itu, tapi dia masukkan al-aqaid. Al-aqaid. Tapi ada kitab-kitab dia yang lain, dia fokuskan kepada al-kalam, dia panggil. Contoh macam mantik dan sebagainya. Kerana diperlukan untuk berhujah. Tapi kata Imam Murtaza Az-Zabidi, makna kulit, dan maka mentingkan kulit. Dia itu diumpamakan seperti seorang yang makan buah. Dia tak makan isi, dia makan kulit. Dia tak makan isi, dia makan kulit. Iaitu, padahal kulit ini dijadikan untuk memelihara isi. Hifzan lima fi batinihi wa innama ju'ila ghita'an. Kulit ni dijadikan untuk menutup, wa hifzan lima fi batinihi, untuk menjaga isi dalam. Ya, apa dia isi dalam itu? Kata Imam Murtaza Az-Zabidi, isi dalam itu ialah ulumul akhirah. Ya, ilmu akhirat. Ya, ilmu akhirat. Jadi dia berbeza dengan pemahaman sebahagian orang ini. Dia kata ilmu kulit ni ilmu hakikat. Itu yang berbeza. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila nak bertasawuf lah dengan tasawuf suluki, tasawuf Imam Al-Ghazali. Tasawuf Imam Al-Ghazali ni adalah tasawuf yang diambil daripada salafus salih, Imam Al-Muhasibi, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi,
Zunun al-Nusri dan sebagainya. Elakkan daripada tasawuf dipanggil tasawuf falsafi. Ya, tasawuf. Yang mana bila kita sampai satu tahap itu, kita boleh meninggalkan syariat. Kerana kita sudah mencapai hakikat. Ya, tapi Imam Ghazali menyatakan bahawa ilmu dia panggil ilmu isi ni, ilmu akhirat. Ilmu yang bawa kita kepada akhirat. Itu dia panggil ilmu isi. Tapi ilmu akhirat ini, kalau kita perhati dalam Bidayatul Hidayah, kitab Bidayatul Hidayah, dia bermula daripada dipanggil Bidayatul Hidayah ialah taqwa yang zahir. Ketakwaan yang zahir dipanggil. Ketakwaan yang zahir. Iaitu sembahyang, puasa, zakat, haji, kemudian menjaga anggota yang 7. Menjaga anggota yang 7 daripada dosa. Maka kita akan mencapai kepada nihayatul hidayah. Penghujung kepada hidayah iaitu takwa yang batin. Takwa yang batin iaitulah kebersihan hati. Ya, bila kebersihan hati. Kerana Allah Ta'ala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti tidak akan beri guna lagi harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itu tujuan sebenarnya. Akhirat ini, dia hanya akan berjaya orang yang memiliki hati yang bersih. Ya, itu sebenarnya Imam Ghazali nak bawa kita. Maknanya kita sembahyang puasa, kerana bila kita tak jaga ibadat, ya, maka mustahil orang yang kufur kepada Allah dan juga orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia akan mencapai hati yang bersih. Seumpama Allah Ta'ala mengumpamakan orang kafir, orang musyrik kepada Allah, sekalipun unta boleh masuk dalam lubang jarum, mereka tidak akan dapat masuk syurga. Ya? Sekalipun mereka, unta boleh masuk dalam lubang jarum, hatta yaljal jamalu fi samil khiyat. Hatta kalau unta boleh masuk lubang jarum sekalipun, mereka tak akan, Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itu Imam Ghazali. Dan kemudian, bila kita dah ada hati yang bersih, kalau Allah Ta'ala izinkan, maka barulah kita akan dapat apa yang dinamakan ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu. Jadi bukan dengan meninggalkan syariat. Atas dakwaan kata kita sudah berada pada hakikat dan sebagainya. Itu tasawuf lain daripada Imam Ghazali. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita baca kitab Ihya Ulumuddin ini kerana kita ini penuh dengan ayat Quran dan hadis. Walaupun dikatakan ada hadis dhaif, palsu dan sebagainya, tak apa. Imam Iraqi, Imam Az-Zabidi dan juga imam-imam yang lain menolong kita untuk menilai hadis. Kita tanda hadis yang maudhu', yang palsu, disahkan oleh ulama, kita tanda. Mana kita tak boleh beramal. Tapi hadis yang sahih, yang hasan dan juga hadis yang dhaif, boleh kita amalkan dalam fadhil amal. Hadis yang dhaif. Tapi memang banyak dalam ni. Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia mengajar kita bertasawuf melalui jalan Quran dan juga hadis. Dan sebelum ni pun, kalau tuan-tuan sekalian perasan pada kita, Imam Ghazali sebut apa? Ya, jalan menuju akhirat ini mesti jalan yang dilalui oleh salafus salih. Ya, oleh salafus salih dia tekankan. Ya, jalan ilmu yang kita nak tuntut tu ilmu salafus salih. Dan jalan yang dia nak bawa kita tu ialah, baru kita jumpa tadi ni, iaitu jalan yang ilmu pengetahuan yang berguna dari nabi-nabi dan juga ulama-ulama terdahulu yang salih. Jadi tuan-tuan sekalian, itu sebab kita baca kitab ini supaya dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dia ada 3 sekaligus. Lepas mukadimah ini, Imam Ghazali akan bawa kita menjelajah bab ilmu. Selepas ilmu,
dia akan bawa kita kepada qawaid al-aqaid, akidah. Selepas itu dia akan bawa kita kepada amalan-amalan zahir, taqwa zahir dia panggil. Bersuci, sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran dan juga tertib al-aurat. Macam mana kita nak susun wirid-wirid harian kita. Kemudian selepas itu dia akan bawa kita kepada bagaimana kita nak menjalani kehidupan. Macam mana nak makan, hal haram tentang makan, pekerjaan, pakaian, dan sebagainya lagi. Kemudian dia akan bawa kita bagaimana nak bersihkan hati. Bagaimana nak bersihkan hati. Maknanya dengan kita mengaji kitab Ihya Ulumuddin ini, kita melengkapi 3 ilmu sekaligus. Bahkan 5 kalau nak 5 ilmu sekaligus. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fiqh. Tapi bukan fiqh dalam bentuk perdebatan, untuk fatwa, tidak. Fiqh untuk beramal. Yang ketiga ilmu tasawuf. Yang keempat ilmu Quran. Pengalaman anda sendiri bila kita faham kitab Imam Ghazali ni, senang kita faham ayat Quran. Kita faham, senang kita memahami maksud daripada ayat Quran itu sendiri. Dan yang kelima, ilmu sunnah. Sunnah Nabi. Kerana Imam Ghazali ni dia bawa dalam kitab-kitab dia ni, dia sentiasa kaitkan dengan hadis-hadis yang berkaitan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maka kita kalaulah kalangan yang tersasar itu mereka mentingkan kepuasan kulit ilmu tanpa isi, maka kita kena pentingkan isi di samping kulit. Jangan faham pentingkan isi bukan kulit, tidak. Pentingkan isi dan kulit. Kerana buah sekalipun, walaupun kita kata, kita sekarang ni bukan saja nak menikmati isi itu, tapi nak jaga dia. Supaya buah itu sentiasa dapat kita nikmati sentiasa. Kita kena fikirkan hari ni, esok, lusa, sampai kita nak ilmu yang kita pelajari ni, bukan kita pelajari hari ni, kemudian kita makan, kita telan, esok selesai, tak ada dah, bukan. Ilmu agama ni dia setiap hari, setiap detik. Sebab itu, makan bermakan, tapi pada yang sama, buah itu pun kena pelihara untuk kita makan sebelum esok. Jadi nak pelihara buah itu, maka kena pelihara kulit dia sama. Kalau buah telah terdedah, dia akan busuk dan sebagainya, maka kulit itu. Jadi sebab itu, bila Imam Ghazali kata, mereka hanya mementingkan kulit ilmu tanpa isi, kita mementingkan isi bersama dengan kulit. Isi dia apa dia? Akhirat. Bukan ilmu hakikat, tidak, itu tasawuf lain. Imam Ghazali ni, kata Imam Az-Zabidi, maksud Imam Ghazali ni ialah isi, iaitu akhirat. Ilmu yang mementingkan, dipanggil perjalanan kepada akhirat. Bahagian rubu' ibadat melengkapi 10 kitab. Yang pertama kitab ilmu. Yang kedua kitab kaedah i'tiqad. Dalam bahasa Arab disebut qawaid al-i'tiqad. Yang ketiga kitab rahsia atau hikmah bersuci. Yang keempat kitab hikmah salat, asrarus salah. Imam Ghazali menggunakan ungkapan asrar salah. Asrar, walaupun penterjemah kita dia terjemahkan rahsia, tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut kitab asrarus salah, asrarul tahara, asrarul salah, kitab asrarul zakah, rahsia-rahsia. Hikmah zakat. Ini rahsia-rahsia zakat. Yang keenam kitab hikmah siyam, asrar siyam, rahsia-rahsia puasa. Yang ketujuh kitab
hikmah haji, rahsia-rahsia haji, asrar al-hajj, kata Imam Al-Ghazali. Yang ke-8, kitab kesopanan membaca Al-Quran, kata Imam Al-Ghazali, kitab adabu tilawatil Quran. Adabu tilawatil Quran, ada adab kesopanan baca Al-Quran. Yang ke-9, kitab zikir dan doa. Ada yang ke-10, kitab tertib al-awrad, kitab tertib penyusunan wirid-wirid pada masing-masing waktu. Jadi Imam Ghazali dia susun wirid harian kita. Bermula daripada waktu pagi, apa ibadatnya, kemudian waktu duha bagi yang tidak bekerja, dia boleh meneruskan ibadat. Bagi yang bekerja, dia keluar bekerja, itu masuk dalam wirid. Keluar bekerja mencari rezeki yang halal, masuk dalam wirid. Kemudian sampailah kita tidur semula. Daripada bangun tidur hingga tidur semula. Kemudian bahagian rubuk, yakni suku pekerjaan sehari-hari melengkapi 10 bab juga. Yang pertama, kitab adab makan. Yang kedua, kitab adab perkahwinan. Yang ketiga, kitab hukum berusaha, ini bekerja. Yang keempat, kitab halal dan haram. Yang kelima, kitab adab berteman dan bergaul dengan berbagai golongan manusia. Yang keenam, kitab uzlah. Yang kelima ni adab pergaulan. Pergaulan ni kita dengan orang lain. Banyak juga dosa-dosa yang kita lakukan kerana tidak menjaga adab-adab pergaulan kita dengan orang lain. Dan kadang bila kita bersembang, kita menyakiti hati orang lain. Dan kadang-kadang kita bersembang, kita perli orang lain. Dan kita guna bahasa gurauan. Pada kita gurauan, tapi pada saudara kita itu menyakitkan hati dan sebagainya itu. Dan bila kita mengaji adab-adab tu, mana kita tahulah bahawasanya kita perlu menjaga tutur kata dan sebagainya. Yang keenam, kita uzlah, ini mengasingkan diri. Ada waktu-waktu kita kena menyendiri dan buat uzlah untuk kita bersunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, muhasabah diri dan sebagainya. Apa kaifiatnya, kaedahnya macam mana Imam Ghazali akan mengajar kita apa dia panggil fadilatnya uzlah. Kitab yang ketujuh, kitab adab bermusafir, yakni berjalan jauh. 8, kitab mendengar dan merasa. Mana kitab tentang as-sima' wal wujd, maknanya telinga lah. Tentang telinga dan juga dia panggil apa. Dia lebih kepada kitab berkenaan dengan hiburan. Maknanya hiburan, halwa telinga dan sebagainya. Yang ke-9, kitab amal ma'ruf nahi munkar. Yang ke-10, kitab adab kehidupan dan budi pekerti akhlak kenabian. Dalam bab 10 ni dia menceritakan kalau kitab Imam Tirmizi ni Syama'il Muhammadiyah. Jadi Imam Al-Ghazali juga dalam kitab Ihya Ulumuddin dia menghuraikan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Syama'il Nabi dalam versi Ihya Ulumuddin. Kemudian itu robok yang kedua ni, kerana dia bahagi 4 robok, 4 suku. Suku yang kedua, suku yang ketiga, bahagian ataupun robok yang membinasakan. Tuan-tuan dan puan, tulis itu, yang binasakan hati. Yang membinasakan hati. Melengkapi 10 kitab. Melengkapi 10 kitab. Yang pertama, kitab yang menghuraikan keajaiban hati. Ajaibul qulub. Itu ajaibul qalb. Agak menjadi tanda tanya juga. Kenapa Imam Ghazali menunggu sehingga bab yang ke-30 hingga bab yang ke-21 untuk menceritakan tentang hati yang terperinci. Kalau dari segi kehendak kita lah, kita nak Imam Ghazali ni hurai bab hati ni sebelum bab ilmu ataupun selepas bab ilmu. Cepat kita kenal hati. Tapi dia setelah
bab yang ke-20, setelah bab yang ke-20 yang baru dia hurai bab hati. Tapi asal-asalnya jawapannya adalah Imam Al-Ghazali, dia sebelum ini pun mungkin ada kitab dia yang khusus cerita masalah hati ni, ataupun tak khusus, cuma ada kitab-kitab dia nifis, di antaranya yang nipis ni. Bagi yang nak baca tentang hati saja ni, boleh baca kitab Kimia Sa'adah. Nah, itu memang dia fokuskan banyak mencerita tentang hati. Adapun kitab Ihya Ulumuddin ini, dia kitab yang menghuraikan agama, keseluruhan agama, cabang agama. Maka dia tiba masa baru dia masukkan. Pada tiba masa untuk menceritakan bagaimana nak bersihkan hati, barulah dia cerita bab hati. Kita menguraikan keajaiban hati. Yang kedua, kitab latihan diri, Riyadhatun Nafs, latihan jiwa, nafs, latihan rohani. Mujahadah lah. Macam mana kita nak mujahadah untuk kita membentuk rohani kita, jiwa kita. Yang ketiga, kitab bahaya nafsu perut dan kemaluan. Yang keempat, kitab bahaya lidah. Ini semua bahaya-bahaya yang kalau tak jaga boleh merosakkan hati kita. Yang keempat, bahaya lidah. Yang kelima, kitab bahaya marah, dendam dan dengki. Yang keenam, kitab tercelanya dunia. Yang ketujuh, kitab tercelanya harta dan kikir. Yang ke-8, kitab tercelanya sifat suka kemegahan dan cari muka ini riak. Banyak menunjuk-nunjuk lah. Menunjuk. Yang ke-9, kitab tercelanya sifat takbur dan mengherani diri sendiri, yang kagum dengan diri sendiri, yang ujub. Yang ke-10, kitab tercelanya sifat tertipu dengan kesenangan duniawi. Al-Ghurur dia panggil. Kitab Al-Ghurur. Dan bahagian rubuk, suku yang terakhir, perbuatan yang melepaskan. Jadi tuan-tuan kena ni lah, sebab dia terjemahan Munjiat. Sepatutnya pengarang kitab kita ni, penterjemah kita ni, dia terjemah sebagaimana dia terjemah yang mula-mula sekali, iaitu Al-Munjiat, iaitu yang menyelamatkan. Yang ke-10, yang ke-4, bahagian Al-Munjiat, perkara-perkara yang menyelamatkan kita. Ini menyelamatkan hati. Menyelamatkan hati. Melengkapi 10 kitab, iaitu yang pertama kitab Taubat. Bila hati selamat, maka automatik diri akan selamat. Rohani akan selamat. Kitab Taubat. Yang kedua, kitab Sabar dan juga Syukur. Yang ketiga, kitab Takut dan juga Harap. Al-Khawf wal Raja. Yang keempat, kitab Fakir dan juga Zuhud. Kitab Fakir dan juga Zuhud. Yang kelima, kitab Tauhid dan Tawakal. Ini pun satu perkara yang menimbul tanda tanya juga. Selalu orang menghuraikan Tauhid dalam bab akidah. Tapi Imam Ghazali dia kaitkan Tauhid dengan Tawakal. Kerana sebahagian daripada tanda Tauhid kepada Allah ialah bergantung kepada Allah. Nah, orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, maka hatinya akan sentiasa bergantung kepada Allah. Zahirnya mengambil sebab perintah Allah. Allah SWT suruh perintah Allah. Ada setengah orang dia kata tawakal kepada Allah, lepas tu dia tak berusaha. Dia sangat-sangat menyalahi syariat. Ini sangat-sangat menyalahi syariat. Tuan-tuan sekalian, cuba kita ingat balik hadis Nabi. Nabi sebut, "Lau tawakkaltum, lau annakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa tarahu bitanan." Cuba renung hadis ini, tawakal. Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal,
Saya Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Ya. Burung ni macam mana Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata apa burung? Kata Nabi, taghdu khimasan. Dia keluar, burung ni keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong, perut lapar. Wa tarahu, pulang petang dalam keadaan perut penuh. Macam mana tawakal burung? Adakah dia duduk dalam sarang? Duduk dalam sarang, tunggu makanan tiba. Tidak. Nabi kata apa? Dia keluar petang. Dia tetap keluar. Dia keluar mencari rezeki pada waktu petang. Cuma dia tak tahu di mana rezeki dia berada. Tapi dia yakin. Kalau dia berusaha, dia keluar, pasti dia akan jumpa dengan rezeki. Itu tawakal. Kalau kita gambarkan tawakal duduk di rumah, duduk saja kita berdoa. Mengharap Allah Ta'ala. Tidak. Nabi kata burung keluar. Keluar pagi. Keluar mencari rezeki. Tapi keluar dengan bertawakal kepada Allah. Tapi kita ni, ada orang dia malas. Dia kata, kenapa kamu tak keluar ke Allah? Kalau ada rezeki, pukul mana aku akan datang. Dia tak macam burung. Burung cerdik lagi daripada dia. Burung cerdik lagi daripada dia. Burung keluar mencari rezeki. Keluar pagi, pulang petang. Petang baru balik. Dalam keadaan penuh. Satu, yang kedua, ada pula. Dia keluar cari rezeki. Tapi dalam keadaan tak confident. Tak yakin dia panggil. Dia bila sembang saja, kerja susah, zaman ni susah. Covid begini. Dia tu kira sembang masalahnya. Burung tak pernah sembang masalah. Keluar saja, cari saja. Usaha saja. Dan Nabi bagi contoh. Cari tali. Kemudian masuk ke hutan. Cari kayu api. Kemudian keluar. Cari pasar. Jual kayu api. Itu Nabi sebut sampai begitu. Berusaha. Walaupun masuk hutan, dia tak tahu nak jumpa kayu api atau tidak. Tuan-tuan sekalian bayangkanlah. Nabi sebut tu di tanah Arab. Nak cari kayu api ni yang ada pun di padang pasir ni. Pokok apa? Pokok sidir. Pokok-pokok. Tak tahu mana sangat pokok yang boleh. Tapi Nabi kata cari kayu tali. Keluar. Menjelajah. Masuk. Tengok. Jumpa kayu api kutip. Kemudian pergi ke pasar. Akan ada orang beli. Akan ada orang yang memerlukan kayu api. Dia beli, kamu dapat duit. Dan itu lebih baik kata Nabi daripada kamu menunggu saya di pasar, minta sedekah. Lebih baik kamu jual kayu api walaupun tak boleh pendapatan tak setara mana, itu lagi baik daripada kamu minta-minta pada orang lain. Tuan-tuan sekalian, itulah Islam. Itulah Rasulullah SAW dan itulah yang membawa umat Islam dapat menguasai dunia selama 1000 tahun. Kerana mereka memahami Quran hadis dengan pemahaman yang sahih. Yang pertama, mereka rajin menjelajah ke dalam dipanggil samudra ilmu Quran hadis. Kerana di situ mukjizat berada pada Quran hadis. Hebat macam mana sekalipun kitab-kitab karya orang lama tidak akan boleh menyaingi Quran hadis. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah, kita akan jumpa selepas ini, dia bawa kita, dia sebut, dia bawa Quran, dia bawa hadis Nabi, dia bawa kisah salafus salih dan sebagainya, maknanya dia ikut format daripada Al-Quran hadis. Adapun bahagian ibadat, maka akan saya terangkan nanti peri adabnya yang mendalam, sunat-sunatnya yang halus-halus dan maksudnya yang penuh hikmah. Kita berhenti sini insya-Allah. Nanti kita sambung lagi. Mungkin dalam baca muqaddimah ni mungkin agak lambat sikit lah. Kerana mungkin tuan-tuan sekalian tidak biasa dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi mudah-mudahan dengan anak kita perincikan sikit kupasan muqaddimah ini, tuan-tuan sekurang-kurangnya boleh gambarkan ruh yang ada di sebalik kitab Ihya Ulumuddin ini. Dan anda pun cubalah, tuan-tuan sekalian cuba untuk baca kepada tuan-tuan sekalian dan cuba untuk hurai sekadar yang anda fahamlah. Lebih daripada itu tak mampu, dan kalau ada silap itu sama-sama kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan insya-Allah besok kita boleh sambung lagi insya-Allah. Sambung lagi. Ya, nak putuskanlah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz.